إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب رسول الله أجمعين وإلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى صاحب هذا الكتاب المبارك صاحبي هذا الكتاب المبارك الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ruang untuk kita bersama dalam majlis ilmu pada malam mulia ini untuk kita meneruskan pembacaan kitab tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin. Jadi kita telah sampai pada ayat ke-43 dalam surah Al-Baqarah. Jadi yang membacakan beberapa ayat dan terjemahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Yang membaca tadi ayat 43 sehingga ayat 48. Maksudnya, dan laksanakan solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Ayat ke-44, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Ayat ke-45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat 46, iaitu mereka yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Ayat 47, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ayat 48, dan takutlah kamu pada hari
ketika tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Sadaqallahu alazim. Jadi kita masuk kepada tafsir Al-Imam Al-Jalalain pada ayat yang kita baca tadi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa ulum syekhna bid'ah amin. Ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Imam Suyuti rahimahullah, sallu ma'al musallin Muhammadun wa ashabuhu wa nazala fi ulama'ihim. Jadi hadirin dirahmati Allah, kita masih lagi dalam ayat dalam surah Al-Baqarah yang membicarakan berkaitan dengan Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan ayat yang kita sebut sebelum ni, ya Bani Israel, iaitu ayat ke 40. Bermula di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut berkaitan dengan Bani Israel sehingga ke pertengahan surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 40 ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Bani Israel dengan beberapa perkara yang dilakukan oleh mereka. Teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel itu, ya, kata Al-Imam Musawi rahimahullah, walaupun secara directnya secara terusnya kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, tapi Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diimani, untuk dipercayai oleh umat Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan panduan oleh umat Islam. Jadi yang sepatutnya menerima teguran itu secara tidak langsungnya ialah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita membaca teguran-teguran Allah kepada Bani Israel, maka teguran Allah itu ditujukan kepada kita secara utamanya. Bani Israel orang kafir, boleh jadi mereka beriman, boleh jadi mereka tidak, tapi yang pentingnya teguran Allah itu sampai kepada kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat membaca tadi, sembahyanglah kamu, aqim, dirikanlah kamu akan kamu salat dan tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama orang yang rokok. Dalam syariat Yahudi atau syariat Bani Israel ini tidak ada ibadah rokok. Jadi bila Tuhan kata dirikanlah kamu sembahyang, tunaikanlah kamu zakat dan rokoklah bersama dengan orang yang rokok, jika teguran ini kepada Bani Israel, bermaksud bukan Allah suruh mereka sembahyang dengan cara mereka, kerana cara mereka, cara ibadat orang Yahudi tidak ada rokok. Dia berdiri begitu, tak ada rokok. Jadi bila Allah Ta'ala kata rokoklah bersama dengan orang yang rokok, maksudnya, hey orang Yahudi, masuklah kamu Islam dan sembahyang cara orang Islam. Sembahyanglah cara Nabi Muhammad SAW dan bersama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang Bani Israel yang masih belum beriman di Madinah itu supaya mereka masuk Islam, mengucap kalimah syahadah dan salat bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat baginda. Dan begitu juga kalau teguran itu kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita supaya kita dirikanlah solat, kita menunaikan zakat dan kita rokok bersama dengan orang yang rokok bersama, bermaksud kita sembahyanglah secara berjemaah. Kerana kalau kita kata rokoklah bersama orang yang rokok, bermaksud kita rokok bersama orang yang rokok dalam solat berjemaah. Kalau kita semaya seorang-seorang, tidak semaya tidak rokok bersama orang yang rokok. Kalau semaya seorang-seorang, bermaksud rokoklah kamu bersendirian. Tapi sini yang Tuhan kata warka'u ma'ar, rokoklah kamu bersama dengan orang yang rokok. Jadi teguran Allah itu kepada kita supaya kita yang mementingkan, mengutamakan solat berjemaah. Kemudian dalam ayat seterusnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kata Imam As-Suyuti, al-bir di situ bermaksud bil imani bi Muhammad wa tansawna anfusakum tatrukunaha fala ta'murunaha.
wa antum tatluna kitab at-Taurat wa fiha al-wa'id ala mukhalafati al-qawl al-amal afala ta'qilun su'a fi'likum fatarji'un fa jumlatun nisyan mahallul istifham al-kalim. Jadi maksudnya, adakah tidak kamu menyuruh manusia dengan kebaikan? Adakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan, iaitu menyuruh manusia supaya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri. Kamu tinggalkan beriman kepada Nabi Muhammad, bermaksud kamu tidak beriman apa yang kamu suruh itu. Sedangkan kamu membaca kitab Taurat dan padanya ada ancaman kepada orang yang khilaf atau bersalahan perkataannya dengan perbuatannya. Adakah kamu tidak berakal atas perbuatan yang buruk itu, maka kamu kembali kepada perbuatan yang benar. Baik. Jadi ayat ni asalnya turun kepada ulama Yahudi. Kenapa? Kerana mereka ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka berkata kepada orang Ansar, iaitu Aus dan Khazraj. Mereka berkata pada Aus dan Khazraj, kami akan memenangi kamu dengan berkat Nabi yang akan turun pada orang Arab. Jadi yastaftihun, mereka bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Allah dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi yang akan bangkit di akhir zaman, supaya mereka akan menang dalam peperangan mereka melawan Aus dan Khazraj. Jadi mereka berjanji kalau keluar Nabi itu, kami akan beriman. Oleh kerana itu, orang yang pertama di kalangan orang luar yang beriman dan mengajak Nabi Muhammad tinggal di tempat dia ialah orang Madinah. Kenapa? Kerana orang Madinah ni dia banyak mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW daripada orang Yahudi. Jadi orang Madinah dia berlumba dengan orang Yahudi. Dia kata kalau orang Yahudi kata nanti akan lahir Nabi akhir zaman yang akan membantu mereka memenangi orang Ansar, baiklah mereka ni pergi jumpa dengan Nabi dulu, beriman dulu. Jadi orang Madinah cerdik lagi daripada orang Yahudi, maka mereka bertemu dengan Rasulullah dalam perjanjian Aqabah. Pertama dan kedua berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Seterusnya mereka mengajak Nabi SAW supaya berhijrah ke Madinah. Jadi asalnya mereka ni, orang Yahudi ni, mereka lebih kenal Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah menyebutkan perkara ini kepada orang Madinah, supaya mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan apabila keluarnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad SAW kerana takaburnya mereka. Maka perbuatan takabur mereka ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kamu menyuruh perkara yang baik tapi kamu tinggalkan ia? Dan teguran Allah Subhanahu Wa Taala lagilah bertepatan dengan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan teguran ini sangat keras dan diberikan terutamanya kepada ulama-ulama ataupun orang-orang alim ataupun ahli-ahli ilmu, orang yang mengaji, yang tidak buat apa yang dia suruh orang buat, yang dia tidak buat apa yang dia nasihat orang buat, termasuk kalamu sendirilah. Jadi dosanya sangat besar. Satu hari Nabi SAW disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Nabi ketika Isra' Mi'raj, Nabi masuk dalam neraka. Maka Nabi melihat ada satu kumpulan yang mana mereka menggunting mulut mereka dengan gunting daripada api neraka. Gunting pada tumbuh balik. Gunting api neraka tumbuh balik. Kemudian Nabi SAW tanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapakah mereka?" Maka jawab Jibril, "Itulah khutaba'ud dunia." Mereka ialah khatib, penceramah-penceramah yang bertujuan untuk mengambil habuan dunia. Penceramah-penceramah yang memenangkan pemimpin yang zalim. Penceramah-penceramah yang tidak menegakkan kebenaran. Jadi perkara itu sangat keras disebutkan juga oleh Nabi SAW. Itu dalam matan Zubat disebut, "Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wathan." Dan seorang alim yang tidak beramal, dia akan diazab sebelum daripada penyembah berhala.
Tapi Al-Imam Musawi disebut di situ. Alim di situ ialah alim di kalangan orang kafir. Jadi orang kafir Yahudi ni orang alim, dia tahu tentang Nabi Muhammad tapi tidak beriman. Maka dia ni diazab sebelum daripada penyembah berhala diazab. Kenapa? Kerana mereka menutup kebenaran, mereka memutarbelitkan kebenaran. Jadi besar dosa orang yang menyampaikan nasihat tetapi tidak melakukan. Sebab tu ramai juga di kalangan para ulama yang tidak memberi nasihat. Ada ulama yang tidak memberi nasihat, hanya menyampaikan ilmu semata. Antaranya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Dia kata, aku tidak menyampaikan nasihat kerana ada 3 ayat dalam Quran yang menyebabkan aku nak sapa nasihat, aku rasa aku tak mampu. Kerana aku takut apa yang aku ayatkan aku tak buat. Antaranya ayat ni, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan tetapi kamu sendiri melupakan diri kamu sendiri? Ataupun dalam surah As-Saff dia kata 3. Yang kedua surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang kamu tidak buat? Kabura maqtan indallah, besarnya kemarahan, kemurkaan Allah. Kabura maqtan indallahi, ayat ni untuk orang-orang yang tidak buat apa yang dia cakap, dia sebut. Jadi orang yang banyak bercakap maka banyaklah dosa dia. Sebab itu Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa yang benar-benar beriman, sempurna iman dia kepada Allah dan hari akhirat, maka katalah dia dengan perkataan yang benar. Ataupun kalau dia tak mampu untuk berkata dengan perkataan yang benar, maka lebih baik dia senyap. Hendaklah dia senyap, tidak bercakap, tidak berkata apa. Baik. Tapi disebut juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ada balik tafsir Qurtubi tadi. Dia kata yang dilarang dalam ayat tu ialah bukan yang menyampaikan ilmu, tapi yang dilarang itu ialah tidak beramal. Jadi bukan bermaksud Tuhan larang kita supaya memberi nasihat. Tuhan larang kita tak beramal. Jadi nasihat itu sentiasa kena diberi. Ilmu tu kena sentiasa disampaikan. Kerana tugas itu ialah tugas yang wajib. Tapi dalam masa yang sama kita kena jaga dari sudut amal. Kena jaga dari sudut amal supaya amalan kita berjalan seiring dengan ilmu yang kita sampaikan. Baik. Atamuruna an-nasa bil birri. Al-birru itu maksud al-bir. Dalam bahasa ada birrun, ada barrun, ada burrun. 3 bagi. Birrun maksud dia kalau kata Imam Musawi, kalimatun jami'atun likulli khair. Satu perkataan yang menghimpunkan semua jenis kebaikan. Bahasa Arab sebut bir. Bir tu maksudnya semua benda yang baik. Bukan ke bahasa Inggeris BER tu, tu agak. Bir tu kalau bahasa Arab, ini semua benda yang baik, semua yang menghimpunkan semua kebaikan, kata bir. Sama ada kebaikan itu kebaikan yang berupa luaran, senyum tu dia sebut kebaikan, ataupun kebaikan itu kebaikan dalaman, kita mujahadah nafsu dan sebagainya, itu juga disebut sebagai kebaikan. Ada juga perkataan bahasa Arab bur. Ni guru Abu sebut Syekh Ali Jumaah hafizahullah disebut perkataan bir ni ada 3 baris kita boleh baca, tapi ketiga-tiganya makna dia lain. Cuma ada satu perkara yang kita sama. Yang kedua bur. Bur tu maksud dia gandum. Dan yang ketiga bar. Fil barri wal bahri, Al-Quran. Barri wal bahri. Bar tu maksudnya daratan, lawan kepada lautan. Jadi kata dua apa? Tiga-tiga ni maksud yang sama pada tiga-tiga ni ialah menyelamatkan. Kenapa? Kerana perbuatan baik itu bir menyelamatkan kita daripada api neraka. Yang kedua bar, daratan, menyelamatkan kita daripada lautan kalau kita lemah. Yang ketiga bur, menyelamatkan kita daripada mati kalau kita lapar. Itu kan dia. Jadi kadang-kadang bahasa Arab ni berubah baris, walaupun berubah makna, tapi ada benda yang sama pada perkataan. Baik. Jadi atamuruna an-nasa bil birri. Birri maksudnya kebaikan. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Adakah tidak kamu berakal? Jadi seolah-olah orang yang
orang yang memberi nasihat, menyampaikan ilmu, tetapi dia sendiri tidak berfikir, dia sendiri tidak beramal, dia sendiri tak buat, bermakna dia orang yang tidak berakal, atau orang yang tidak menggunakan akal, ataupun orang yang dia buat-buat lupa diri dia sendiri. Jadi Tuhan ajar kita supaya kita berakal. Jadilah orang yang sedar diri. Kalau suruh orang lain, buat atas, jangan suruh orang lain saja. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya kepada orang Yahudi, dan diambil juga untuk kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Imam Suyuti, utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabr ay al-habsu lin-nafsi ala ma takrah, was-salah afradaha bi-dzikri ta'ziman li sya'niha. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mintalah pertolongan, utlubul ma'unah, terhadap urusan-urusan kamu, bis-sabri, dengan kesabaran. Maksud sabar, kata Imam Suyuti, al-habsu lin-nafsi, menahan diri dari apa yang kita tidak suka, menahan diri daripada keperitan, kesusahan, perkara yang dibenci, tidak suka. Itu maksud sabar. Sabar ni ialah kita menahan keperitan, menahan apa yang kita tidak suka. Wassalah, dan mintalah pertolongan dengan salat. Dan kata Imam Suyuti, dikhususkan salat itu kerana membesarkan ibadah salat. Kenapa? Kerana salat ni salah satu daripada sabar juga. Kerana sabar ni banyak. Sabar ni kata para ulama ada 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi qada dan qadar, ujian-ujian dalam hidup kita, ketentuan Allah dalam hidup. Jadi 3 sabar ni ada disebut dalam Quran. Sabar dalam melakukan ibadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam kita mujahadah nafsu kita melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar daripada kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam kita mengharungi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Jadi Allah Ta'ala sebut, mintalah pertolongan dengan sabar. Jadi mintalah pertolongan itu bukan teguran kepada Yahudi, kata setengah ulama. Itu bukan teguran kepada Yahudi, tapi itu adalah perintah kepada Nabi SAW bersama para sahabat yang ketika itu sedang diuji, ketika itu sedang berhadapan dengan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Maka kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan solat. Solat ni ialah salah satu daripada bentuk sabar. Kerana kita sebut tadi, sabar yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan, antaranya solat. Solat itu ialah satu ibadah yang kita paling banyak bersabar. Kalau ibadat lain kurang. Contohnya puasa. Puasa pun sabar juga. Puasa pun banyak sabar juga. Jadi dalam puasa kita bersabar daripada melakukan perkara yang tidak membatalkan puasa, iaitu kita bersabar daripada makan, minum dan jima. Bersabar daripada nafsu makan dan juga nafsu syahwat, kemaluan, nafsu perut dan nafsu kemaluan. Tapi dalam semaya kita sabar daripada nafsu perut, nafsu kemaluan, nafsu mulut berkata-kata, nafsu mata kita tengok ke hulu kiri atas bawah, nafsu badan kita kita hadapkan ke tempat lain. Jadi sabar dalam semaya itu lagi banyak daripada sabar ketika puasa. Jadi ibadat yang paling banyak kita kena mujahadah, dan ibadat yang paling banyak kita lakukan dengan wajib adalah solat. Sebab itu kesabaran yang paling tinggi ialah bagi orang yang solat. Sabar yang paling banyak ialah kepada orang yang solat, kerana solat itu ibadah yang paling banyak kita lakukan setiap hari. Puasa setahun sekali, haji sekali seumur hidup,
zakat jari-jari ada. Jadi solat adalah ibadat wajib yang paling banyak kita perlu bersabar. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik. Wa fil hadis disebut oleh Imam Suyuti, wa fil hadis kana idza hazabahu amrun badara ila salat. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, apabila dia menghadapi kesusahan, maka dia terus salat. Jadi Nabi SAW apabila ada masalah, maka dia terus sembahyang. Kita pun dah gitulah, kena ikut tu Nabi SAW. Kalau ada kesusahan, cari Tuhan dulu. Kalau ada masalah, cari Tuhan dulu, sembahyang. Sembahyang malam, sembahyang hajat, ya, sembahyang sunat, sembahyang syukur, sembahyang dan sujud syukur lah, bukan sembahyang syukur. Baik. Jadi dan dikatakan waqila al-khitabu lil yahud lamma aqahum 'anil iman asy-syarah wa hubbur riyasah fa amaru bis-sabri wa huwa as-shaum li'annahu yaksiru asy-syahwa. Dia ada yang kata arahan untuk meminta bantuan dengan meminta pertolongan dengan solat dan juga sabar ini ialah kepada Yahudi, kerana menghalang mereka daripada beriman itu nafsu tamak mereka dan cintakan riyasah, cintakan darjat dan pangkat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka dengan sabar. Yang dimaksudkan dalam sabar itu ialah puasa. Kata Imam Suyuti, sabar itu bermaksud berpuasa, kerana dengan berpuasa itu dapat menghancurkan syahwat mereka. Dan Allah Ta'ala menyuruh mereka juga dengan solat, kerana solat itu akan mewariskan atau menurunkan, memberikan kepada mereka khusyuk. Dan khusyuk itu akan menafikan sifat takabur yang ada pada diri orang Yahudi, yang menyebabkan mereka tidak ingin beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah dalam menyifatkan solat itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha ay as-salah, sesungguhnya ia itu salat, lakabiratun ay thaqilatun, berat, illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk, as-sakinina ila ta'ah, yang tenang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat itu adalah satu perkara yang berat, seperti mana Allah Ta'ala sifat orang yang munafik, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah untuk menyifatkan orang munafik, dan apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan bermalas-malasan. Yura'una an-nas, dan mereka mendirikan salat dalam keadaan untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Wala yadhkuruna Allah, dan mereka salat bukan untuk mengingati Allah. Mereka salat tidak mengingati Allah dalam salat mereka. Jadi terbalik daripada itu, itulah sifat orang beriman. Orang beriman iza qamu ila salah, apabila mereka mendirikan salat, kalau lawan bagi malas, rajin. Orang beriman ni bila diseru dengan azan, maka mereka rajin sembahyang. Yura'una nas, menunjuk-nunjuk, lawan dia ikhlas. Jadi dia rajin sembahyang, ikhlas sembahyang mari itu kerana Allah. Kemudian munafik tidak mengingati Allah dalam sembahyang. Orang yang beriman mengingati Allah dalam sembahyang. Itulah sifat orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Iaitu orang yang apabila diseru untuk melakukan ibadah solat, maka mereka terus bangun, mereka rajin daripada tidak malas, tidak bertangguh, tidak melengah-lengah ibadah sembahyang. Itu sifat-sifat orang yang khusyuk. Khusyuk ni kadang-kadang payah kita nak jaga daripada mula sampai akhir. Jadi kata seorang ulama, namanya Musbah orang Indonesia, Musbah Udin, Kiai Bahudin, dia kata khusyuk ni ialah memari semaya tu khusyuk lah tu. Kerana memari semaya tu tujuannya hanya untuk semaya tu mari kerana nak ingat Tuhan. Jadi mari semaya tu kira khusyuk lah tu. Jadi untuk kata kadar paling rendah,
kadar paling rendah khusyuk mari semaya tu kira khusyuk itu. Kerana orang lain tak mari semaya, orang lain tak ingat pada Allah. Jadi orang itu mari semaya itu kira kadar paling rendah untuk seorang itu khusyuk, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Khusyu'a maksud dia sakana, maknanya dia badan dia tenang. Sebab tu khusyuk ni terzahir pada anggota. Jadi kalau orang yang khusyuk dia tak gerak, kurang pergerakan dia. Kalau orang itu khusyuk. Kenapa? Kerana dia hati dengan Allah. Tapi kalau orang yang tidak khusyuk, maka tangan dia situ, mata dia sini, kepala dia gerak, kaki dia gerak, tangan dia cara kena garu sana garu sini. Itu sifat-sifat orang yang tidak khusyuk. Itu terzahir. Tapi khusyuk ni dalamnya, cuma luarnya kita nampak orang yang khusyuk ni dia semaya tenang, nampak tak gerak. Itu sifat orang yang khusyuk. Apa ni? Tak isu lagi dah. Baik. Kemudian kata Allah dalam mensifatkan lagi orang yang khusyuk ni, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu orang alladzina yadhunnuna ay yuqinuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'thi wa annahum ilaihi raji'un fil akhirah fayujazihim. Jadi kata Allah dalam mensifatkan lagi orang yang khusyuk ni ialah orang yang yakin mereka akan bertemu Tuhan mereka. Jadi itu sifat orang yang khusyuk. Dalam semaya tu dia yakin dia akan bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Bertemu Tuhan itu dalam ketika dibangkitkan daripada kubur. Jadi orang yang khusyuk ni dia yakin dia akan Allah Ta'ala bangkitkan daripada kubur dan seterusnya menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar, dihisab dan seterusnya. Dan dia akan kembali kepada Allah di akhirat, bermaksud dia akan dibalas sama ada syurga atau neraka. Jadi dia yakin dia ni kalau dia beribadah dengan sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala akan kembalikan dia ke syurga Allah. Dan sebaliknya kalau dia tidak beribadat dengan sungguh-sungguh, maka dia takut masuk dalam neraka Allah. Jadi dia yakin benar ada syurga ada neraka. Itu sifat orang yang khusyuk. Dia semaya dalam keadaan dia ingat kepada mati, dia ingat kepada akhirat, dia ingat itu semaya dia yang terakhir, ingat itu adalah semayang dia. Solat, selalu kata Nabi, sallu salatin muwaddi'. Semayanglah kamu dengan sembahyang yang perpisahan, sembahyang yang terakhir. Kerana kalau kita semaya, kita ingat kita nak semaya lagi, jadi semaya itu kita tidak buat betul-betul, kita tak buat comel selalu. Tapi kalau kita iktikad semaya itu boleh jadi semaya yang terakhir, boleh jadi itu semaya yang paling comel kita buat. Kenapa? Kerana lepas tu kita tak buat dah. Jadi itu kata apa ni para ulama. Baik, sama lagi. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai anak-anak kepada Israel. Israel itu kita sebut sebelum ni ialah gelaran bagi Nabi Ishaq. Udhkuru, ini panggilan Allah Ta'ala kedua, nida, seruan Allah Ta'ala kedua setelah seruan yang pertama pada ayat 40. Pada ayat 40 sebelum ni Allah Ta'ala sebut ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi. Dan ayat yang ke-47 ni ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Jadi Allah Ta'ala menggunakan seruan yang sama, yang mana kita sebut sebelum ini ialah seruan yang paling disukai oleh orang Yahudi. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran memanggil mereka dengan nama yang paling mereka kasih, nama yang paling mereka suka. Kenapa? Kerana mereka suka disebutkan nenek moyang mereka, iaitu Israel. Israel ni maksudnya Abdullah, hamba Allah. Jadi Allah Ta'ala tak sebut anak Ishaq, Allah Ta'ala sebut anak seorang hamba Allah yang pernah ada zaman dulu, yang jadi nenek moyang kamu ni. Wahai anak-anak keturunan yang hebat ni, keturunan Nabi Ishaq. Maka kata Allah, oleh kerana menyebut dengan nama yang mereka suka itu, maka Allah Ta'ala tegur mereka, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku kurniakan kepada kamu.
dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Jadi bila Allah Ta'ala kata nikmat aku, jadi orang Yahudi adalah orang yang asalnya mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi mereka ni beriman, orang Yahudi. Lepas tu Tuhan kata ingatlah nikmatku. Jadi bila mereka tahu Allah mengurniakan nikmat kepada mereka, maka mereka malu dengan Tuhan yang mereka pernah beriman dulu. Jadi Allah Ta'ala kata ingat nikmat yang pernah aku kurniakan kepadamu dengan mensyukuri nikmat ini, dengan alaiha bi ta'ati, dengan mentaatiku dengan masuk Islam. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu, ai aba'akum, iaitu keturunan kamu yang dahulu, alal alamin, melebihkan kamu daripada makhluk seluruh alam. Pada zaman yang terdahulu, Bani Israel ialah bangsa yang terbaik kerana dikurniakan Allah pada bangsa Bani Israel ni para nabi. Sehingga guru hamba kata Bani Israel ni kalau zaman dulu, zaman nabi-nabi ramai di kalangan Bani Israel, kalau kita berjalan di jalan-jalan di tempat yang banyak nabi ni, kita akan jumpa ni nabi, tu nabi juga. Oleh kerana ramainya nabi, ni bukan rasul tu kurang sikit daripada nabi. Nak kata ramainya nabi, kata guru hamba, sehingga kalau kita berjalan di jalan-jalan di tempat yang ramai nabi ni, maka kita akan jumpa nabi ni seorang, tu dua orang, tiga orang, empat orang. Ramainya Allah Ta'ala pilih di kalangan Bani Israel untuk menjadi manusia pilihan Allah, iaitu para nabi dan para rasul. Jadi itu kurnia yang sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel. Baik, wa anni faddaltukum, dan aku melebihkan kamu wahai Bani Israel daripada manusia seluruh alam. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, antara nabi yang sangat mulia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apa yang mereka buat, mereka tidak taat kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa suruh Bani Israel ni masuk ke Palestin, mereka tak boleh masuk. Disuruh idhab anta wa rabbuka faqatila, mugilah hai Musa masuk Palestin, maka pergi pergilah. Ada di Palestin tu orang disebut apa istilah dia, orang yang badan besar di Palestin tu, yang duduk di Palestin. Jadi Yahudi, orang Bani Israel ni, dia takut nak masuk ke Palestin kerana takut berlawan dengan orang badan besar. Maka dia kata idhab anta faqatila inna hahuna qaidun, mugilah hai Musa dengan Tuhanmu pergi ke Palestin, kami nak duduk sini, tak segi masuk Palestin. Jadi Nabi Musa AS sangat murka dengan orang Yahudi, sehingga Nabi Musa AS sendiri tidak dikurniakan Allah untuk masuk ke Palestin. Matinya Nabi Musa AS, kata guru hamba, dengan jarak balingan batu sebelum masuk ke Palestin. Jadi maksudnya dalam 20 ke 30 meter sebelum masuk ke Palestin. Jadi, dan setelah Nabi Musa AS wafat, mereka membina ma'bad al-wathaniyah, mereka membina rumah-rumah berhala. Nabi Musa wafat, mereka terus bina 5 rumah berhala untuk mereka menyembah berhala, kerana mereka ialah satu kaum yang tidak mengenal nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Jadi itu sejarah Allah Ta'ala sapa kepada kita supaya kita tidak menjadi orang seperti itu. Kita ni Allah Ta'ala tak kurniakan kita Rasul depan mata kita. Allah Ta'ala tidak kurnia kita nikmat, perkara ajaib yang berlaku pada Bani Israel tu, tak tergelar masuk dalam laut, boleh terbelah laut tu. Tapi banyak juga keajaiban Allah Ta'ala beri dalam kehidupan kita ni. Kita jadi mudah mari ke masjid ni, banyak keajaiban dah. Jadi maksudnya marilah kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dengan kita meneruskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berasa sekadar itu sahaja dulu. Lepas ni kita akan masuk ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.